Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Zuhabibi binti Abdul Aziz, merupakan guru prasekolah SK Laksamana. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan sebuah kajian tindakan yang bertajuk Strategi MPFCLT dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah. PDPR dapat meningkatkan penlibatan dan perkembangan murid prasekolah. Okey, ini adalah beberapa isu yang telah didapati apabila saya telah memilih pendekatan secara luar talian dengan memberikan modul kepada murid setiap minggu ataupun setiap 2 minggu. Jadi apabila saya telah melaksanakan pemberian modul tersebut, saya mendapati terdapat beberapa isu lah. Untuk saya sebagai guru, saya mendapati saya sukar untuk mengajar topik-topik yang memerlukan penekanan kepada kemahiran asas seperti kemahiran bertutur dan membaca. Kemudian sukar membuat pentaksiran terhadap penguasaan murid dalam kemahiran asas seperti bertutur dan membaca. Dan hasil kerja murid ini kadang-kadangnya tidak asli. Jadi mungkin murid meminta ibu bapa buatkan ataupun kakak atau abang yang buatkan. Jadi ini menyukarkan guru untuk mengetahui perkembangan murid dengan baik. Okey, untuk ibu bapa mengalami kita kata tiada panduan untuk membimbing anak membuat tugasan PDPR. Kemudian ibu bapa tidak dapat memotivasikan anak di rumah untuk mengikuti PDPR jika hanya guru memberikan modul. Kemudian tidak mendapat input yang bermanfaat untuk kepentingan diri sendiri. Maksudnya dari segi kita kata pemberian modul tu tidak ada kita kata nilai tambah lah kepada gaya keibubapaan ke ataupun cara mendidik anak ke kan. Okey, tidak mendapat sokongan sepenuhnya dari pihak sekolah atau guru. Maksudnya tidak ada interaksi dua hala. Guru hanya memberikan modul dan meminta ibu bapa menyiapkan modul bersama anak ya. Okey, seterusnya bagi murid tidak dapat menguasai beberapa kemahiran asas dalam tunjang bahasa dan komunikasi. Contoh kalau dalam bahasa Inggeris kita perlukan kemahiran bertutur. Jadi kalau hanya memberikan modul agak sukar untuk murid itu membuat latihan bertutur. Kemudian tidak dapat berinteraksi secara dua hala, yang ni boleh menjejaskan perkembangan kanak-kanak. Kemudian menjejaskan fitrah semula jadi kanak-kanak yang kita tahu memang suka bermain. Jadi pendekatan luar talian ni tidak boleh menggunakan konsep belajar sambil bermain. Kemudian pembelajaran tidak melibatkan gaya pembelajaran yang menarik, tidak adanya kita kata auditory, tidak adanya visualisasi, tidak adanya kinestetik. Jadi ini menyebabkan pembelajaran itu menjadi bosan kalau hanya dengan menggunakan modul sahaja. Kurang keyakinan diri dalam melakukan sesuatu, murid kurang berminat dan kurang bermotivasi, dan seterusnya penlibatan murid dalam PDPR kurang memberangsangkan. Okey, ini antara isunya. Okey, seterusnya berdasarkan isu-isu tersebut, cadangan penyelesaiannya adalah menerusi strategi MPFCLT, iaitu MP merujuk pada M pembelajaran, iaitu kaedah pembelajaran mudah alih yang menggunakan pendekatan dalam talian, contohnya video Canva, YouTube, WhatsApp, Telegram, voice chat, Google Meet dan latihan seperti Woodwall, live worksheet. Ini semua adalah kita kata pembelajaran dalam talian. Seterusnya FC adalah Flip Classroom yang merujuk pada pembelajaran flip, iaitu pendekatan pengajaran yang mana guru merekodkan topik pengajaran dalam bentuk video. Saya menggunakan aplikasi Canva. Kemudian topik pengajaran, video pengajaran lebih fokus kepada kemahiran berfikir aras rendah. Kemudian guru membuat aktiviti lanjutan dalam kelas online yang fokus kepada kemahiran berfikir aras sederhana dan kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya LT adalah luar talian, iaitu kaedah pengajaran secara luar talian, iaitu guru menyediakan modul atau lembaran kerja kepada murid dan murid diminta menyiapkan tugasan yang diberikan kemudian hantar kepada guru untuk disemak. Ini sesuai kepada ibu bapa yang menghadapi masalah peranti ataupun masalah capaian internet. Bagaimana saya menghasilkan strategi ini?
strategi ini telah dihasilkan setelah saya menjalankan tinjauan kepada ibu bapa mengenai kesanggupan ibu bapa untuk mengikuti kelas secara online. Jadi ada hasil dapatan menunjukkan hampir 80% ibu bapa bersetuju untuk mengikuti apa perancangan yang saya ingin buatlah, iaitu video pengajaran dan kelas online. Jadi hampir 80% ibu bapa bersetuju dan bakinya ibu bapa dalam 5-6 orang ibu bapa tidak bersetuju disebabkan menghadapi masalah peranti atau internet. Jadi disebabkan itu saya terus mencadangkan untuk menggabungkan kita kata pendekatan secara dalam talian, pengajaran dalam talian dan luar talian. Dan seterusnya adanya pembelajaran flip juga, yang ni adalah bertujuan untuk melihat kita kata fokus kepada kemahiran, memupuk kemahiran berfikir kanak-kanak tersebut. Dan kita kata adanya pembelajaran terbeza di situ. Okay? Jadi strategi ini telah dihasilkan. Okey, objektif kajian tindakan ni adalah untuk membantu meningkatkan penglibatan murid-murid dalam PDPR, membantu meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran asas iaitu bertutur, membaca dan menulis, membantu meningkatkan pelibatan ibu bapa yang secara langsung meningkatkan keberkesanan ibu bapa membimbing anak dalam PDPR. Okey, aktiviti yang dilaksanakan berdasarkan strategi MPFCLT adalah gabungan iaitu secara luar talian dan atas talian. Yang mana luar talian saya telah membekalkan modul ataupun lembaran kerja kepada murid yang menghadapi masalah peranti ataupun capaian internet. Manakala untuk atas talian dia ada flow dia ya. Pada waktu pagi saya akan berikan link video pengajaran menggunakan Canva dan juga lembaran kerja menggunakan Canva juga, dan saya akan berikan dalam WhatsApp. Jadi ibu bapa boleh melihat, menonton video pengajaran dalam WhatsApp dan juga melihat tugasan PDPR menerusi lembaran kerja yang telah saya sediakan di dalam WhatsApp group. Seterusnya pada jam 10.10 hingga 11.10 pagi adalah pembelajaran kendiri berstruktur. Pada waktu inilah murid akan cuba menyiapkan tugasan PDPR yang telah diberikan bersama ibu bapa di rumah. Dan jika ada apa kita kata yang tidak faham ataupun tidak tahu, nanti murid akan boleh bertanya guru pada jam 12.15 hingga 1.15 PM waktu kelas online dengan menggunakan voice chat ataupun Google Meet. Jadi dalam kelas online aktivitinya adalah lanjutan daripada video pengajaran tadi. Mungkin saya akan membuat aras yang lebih sukar dan juga lebih fokus kepada kemahiran aras sederhana, kemahiran berfikir aras sederhana ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi di sini murid dapat dalam sehari itu murid dapat mencapai beberapa objektif lah. Dan merangkumi beberapa kemahiran. Di sini adanya kita kata kesepaduan dan penggabung jalinan. Apa yang penting, saya sering mempromosikan, mengatakan murid yang aktif dalam PDPR saya akan berikan ganjaran. Ganjaran kepada murid dan juga ibu bapa. Ganjaran tersebut adalah berupa sijil PDPR dan juga hadiah. Sijil disediakan terhadap murid yang terlibat secara aktif dalam kelas online dan juga murid yang berjaya menyiapkan tugasan PDPR dengan baik. Jadi ganjaran ni merupakan kita kata peneguhan yang dapat meningkatkan motivasi kanak-kanak untuk terus konsisten mengikuti PDPR setiap hari.
Okey, ini adalah dapatan hasil dapatan berdasarkan 3 objektif tadi, iaitu yang pertama adalah penlibatan murid dalam PDPR, berlakunya peningkatan yang mana sebelum ni hanya 60%, telah meningkat sebanyak 20%, iaitu kehadiran murid hampir 80%. Okey, penguasaan murid dalam kemahiran asas bertutur membaca menulis. Yang ni berdasarkan hasil kerja yang murid telah hantar dalam WhatsApp group setiap hari. Apabila saya semak dan saya akan nilai berdasarkan hasil kerja dan juga di dalam kelas online. Jadi saya akan isi instrumen pentaksiran prasekolah PDPR. Di situ adanya skala telah menguasai, sedang menguasai dan belum menguasai. Jadi hasil yang telah saya dapat bagi bulan Ogos dan September selama 8 minggu menunjukkan peratus murid telah menguasai adalah 76%. Sedang menguasai 16%, belum menguasai hanya 8%. Ini menunjukkan perubahan yang ketara ya. Sebab sebelum ni bila hanya menggunakan modul, saya tidak dapat menilai murid secara sepenuhnya. Ada kemahiran tertentu yang tidak dapat dinilai. Tapi bila menggunakan strategi MPFCLT ni, saya dapat meningkatkan kita kata proses pentaksiran terhadap murid. Jadi perkembangan murid dapat dinilai sepenuhnya lah. Okey, peningkatan pelibatan ibu bapa juga turut meningkat dan keberkesanan ibu bapa membimbing anak juga kita kata mendapat maklum balas yang baik lah. Apabila setiap hari saya akan berikan apps form yang dalam borang kehadiran tu, saya akan tanya respon ibu bapa, adakah video pengajaran ni dapat membantu ibu bapa membimbing anak membuat tugasan PDPR ataupun meningkatkan motivasi ataupun memudahkan anak memahami topik pembelajaran. Jadi daripada dapatan apps form tu saya dapati majoriti ibu bapa mengatakan video pengajaran ni dapat membantu ibu bapa membimbing anak membuat tugasan PDPR. Dan saya juga cuba mendapat maklum balas daripada beberapa orang ibu bapa yang mengatakan kelas online yang dibuat sangat membantu pencapaian ataupun penguasaan kanak-kanak dalam PDPR ni. Dan mereka berasa seronok dan gembira kerana dapat berinteraksi sesama dengan guru ya dan juga murid. Okey. Okey, ini adalah antara gambar-gambar aktiviti yang telah saya jalankan. Maksudnya ini adalah video pengajaran yang saya kata pembelajaran flip tadi. Kemudian tugasan juga saya sediakan menggunakan aplikasi Canva ataupun saya sediakan quiz online seperti Woodwall ataupun live worksheet. Kemudian hasil kerja murid ni dihantar ke dalam WhatsApp group setiap hari dan saya akan semak dan saya akan pulangkan semula kepada murid jika ada pembetulan. Dan kemudian saya mengendalikan kelas online PDPR setiap hari selama sejam. Di sini biasanya pelibatan murid hampir kita kata 10 hingga 12 macam itulah. Separuh kelas. Dan berdasarkan aktiviti-aktiviti inilah saya membuat pentaksiran. Setiap hari saya dapat membuat pentaksiran dan saya juga sering bertanya maklum balas ibu bapa supaya saya dapat membuat penambahbaikan. Jadi maklum balas ibu bapa ni sangat penting dan setakat ni ibu bapa memberikan respon yang positif lah terhadap strategi MPFCLT yang telah saya gunakan. Dan saya juga sering setiap bulan saya akan memberikan ganjaran PDPR kepada murid dan ibu bapa yang aktif. Okey. Okey, sekian. Terima kasih.